So today kita akan tengok video based on Form 1 Mathematics. So this is chapter 7. So kita akan buat Mastery Q 7.2. So jom kita buat sama-sama. Question 1. So the manager of a clothing store has set some goals for his sales staff. Construct a linear inequality based on the following situation. So A, the minimum total monthly sales is RMX and total sale is 18,000. So for question 1A, your answer should be minimum. So minimum adalah nilai tanda dia lebih besar sama dengan, sebab paling sikit tu minimum maksud dia. So X paling sikit, total sale paling sikit adalah 18,000. So that's answer for question A. Question B. At the end of the month, the total time T spent in counting the inventory of the store is at most 8 jam. So pada hujung bulan, jumlah masa untuk mengira stocks, mengira inventory adalah paling banyak 8 jam. So paling banyak 8 jam maksudnya dia tak boleh lebih pada 8 jam. Apa yang tak boleh lebih? T tak boleh lebih pada 8 hours. And then C, total daily sales. Total daily sale adalah H must be more than. Maksudnya dekat sini H mestilah lebih daripada 700. Kalau more than sahaja, dia ada tanda macam ni. So settle untuk question 1. Question 2. Write a situation based on each of the linear inequalities given. So question A, dia bagi tahu X tu lebih kurang atau sama dengan 30, where X tu adalah kelajuan vehicles dalam kilometer per hour when approaching the school. So kita boleh tulis dekat sini, the speed of vehicle should not be more than 30 km per hour when approaching the school area. Okay, that's for A. So untuk B pula, B dia beritahu M lebih besar pada 1100, di mana M tu adalah berat bagi satu kereta dalam kg. So kita boleh tulis dia, the mass of a car is more than 1100 kg. So C kata Y lebih kecil daripada 900, where Y is the parent salary in RM of a student who qualify to apply scholarship. So pendapatan parent tu kena kurang daripada 900, barulah student tu boleh dapat scholarship. Jadi kita boleh tulis dekat sini, the parents salary should be less than 900 for a student to apply for a scholarship. Alright, so question 1, question 2 dah siap. So question number 3 pula. So question number 3. So number 3 beritahu ni, if Mr. Tan keeps a daily balance, dia menyimpan balance, keeps daily balance at least, yang ni penting, at least 12,000 dalam dia punya current account
the bank will not impose any service charge to his current account. Jadi untuk nombor 3A, maksudnya dekat sini apa yang awak kena buat? Represent the situation on a number line. So jadi dia kena simpan 12,000, kena simpan 12,000 kalau barulah bank tu tak charge dia punya account. So kat sini kita ada number line, kita ada kiri dan kanan. So dia mesti 12,000 kan ke atas, 12,000 at least. So maksudnya dia lebih besar sama dengan, so dia mesti lebih besar daripada 12,000. So should be like this untuk number line dia. And then B, dia kata if X represents Mr. Tan's daily balance, write an inequality that represent the possible values of X when bank does not impose any service charge. Maksudnya kita tukarkan jawapan yang A kita ni kepada dalam bentuk inequalities. So maksudnya dekat sini dia adalah X tu, dia punya daily balance kena lebih atau sama dengan 1,200. Kita continue, kita buat pula question number 4. Question number 4. Right, dia beritahu kat sini the salt content in a packet of instant noodle is not more than, highlight dulu, not more than 800 mg. So here, dia tak boleh lebih daripada 800 mg. It is recommended that the maximum daily intake of salt in food is 2,300 mg. Find the maximum packet of noodles, instant noodle that can be consumed, yang boleh dimakan, such that total salt intake is less than 2,300. Jadi dekat sini apa yang awak nak kena buat adalah kita kena kenal pasti dulu huruf apa yang kita nak labelkan, which is kita tahu dekat sini, let's say kita tulis X tu equals to salt content. So salt content in a packet of instant noodle. Okay. Lepas tu dia kata satu paket tu tak boleh lebih daripada 800 mg. Maksudnya dekat sini X should be less than equals to 800. So satu paket kecil tu kalau awak makan Maggi kari tu, sebut kari tu, dia tak boleh lebih daripada 800 mg. And then next sentence, ayat yang kedua dia kata maximum daily intake of salt in food is 2,300. So yang ini adalah benda yang baru. So awak kena label dekat sini Y tu, sebab kita nak tahu berapa banyak maximum packet yang kita boleh dapat dalam kita punya less than 2,300 mg yang kita boleh ambil. So kita kena tahu kita punya maximum daily intake juga. So Y adalah kita punya sebelum tu kita kena kenal pasti yang kita punya maximum daily intake adalah maximum daily intake of salt is 2,300 mg. 2,300 lah. So kita tahu juga yang daily intake of salt is X less than equals to 2,300. Jadi bila kita nak tahu bilangan paket yang, kan satu paket ada satu salt. So kalau maksimum ni paling banyak. So kalau kita nak tahu berapa paket yang kita ada, bilangan garam maksimum bahagi dengan satu paket. So awak dapatlah bilangan packets yang awak boleh ada. So let Y sama dengan number of packet instant noodle. Okay, okay. So jadi Y tu mestilah kurang daripada 2,300
bahagi dengan 800. Sebab maksimum kan, ni adalah maksimum. So kita nak tahu paket tu mestilah kena kurang daripada 2300 ni bahagi dengan ni, sebab ni adalah nilai maksimum. So y should be less than 2.875. Ini boleh terus tekan calculator je. Jadi thus maximum number of maximum number of instant noodle is 2 packets. Kenapa? Sebab Y tu lebih kurang pada 2.875. So takkanlah Maggi tu 2.5. Maksudnya paket Maggi adalah 2.5 paket. So tak ada kan. So 1, 2, 3 paket. So jadi then whole number yang terdekat dengan untuk nilai satu paket adalah 2. Number 5. Question number 5, apa yang dia nak adalah Ganesh have received a restaurant coupon. So question A dia nak Ganesh membeli satu set meal yang berharga RM10.50. Jika M tu adalah harga second set, construct a linear inequality to represent value of M such that Ganesh use the coupon. Jadi dekat sini M ni adalah price untuk second set meal. So kalau dia guna coupon, maksudnya mestilah harga tu dia dapat discount kan. Jadi harga yang second set tu should be less than or equals to RM10.50. So mana ada kupon yang boleh naikkan harga kan. Alright, so that's for question A. Question B pula, B dia kata represent the inequality by using a number line. So using a number line maksudnya dia second set ni dia boleh jadi harga sama atau kurang. So kita ada satu number line kat sini. So here should be 10.50. So dia kena kurang atau sama dengan, it is arrow pergi ke sini. So it could be 10.5 dan kurang sebab kita guna coupon. Settle number 5. So number 6, question 6. So question 6 dia beritahu the maximum capacity of a lift is 960 and then dia adalah maximum. Itu paling maximum, paling banyak. So assuming that the mass of each boy is 45 kg. Find the possible maximum number of boys that could take a lift at any time. Jadi kita tahu yang berat untuk seorang adalah 45. So berat untuk total yang dia boleh bawa adalah 960. So maximum capacity lift adalah kurang atau sama dengan 960 kg. And then mass berat of each boys ataupun seorang budak adalah is 45 kg. Jadi dekat sini nak tahu bilangan berapa orang je yang boleh dapat. So kita boleh tulis kat sini numbers of boys sama dengan 960 bahagi dengan ni adalah 45 bahagi dengan 45. So dekat sini 960 bahagi 45 awak dapat so 21.33 boys, 33 orang. Jadi so nombor yang paling terdekat macam takkanlah 21.33 orang kan. So the possible answer here is numbers of boys is 22%. Yep. So jom kita tengok question number 7 pula.
So question number 7. Question 7. Yes. Okay. So dia kata Madam Chong mass is 72 kg after participating dalam fitness program. Berat dia menurun sebanyak 3 kg sebulan. So cari minimum numbers of month that Madam Chong has participated in the program so that her mass become less than 52 kg. Jadi kita boleh cari difference dulu sebelum dan selepas, supaya lepas tu barulah kita bahagi dengan berapa bulan yang dia dah participate. So first things first, apa yang kita boleh buat adalah cari difference of weight dulu. So difference of weight, berat dia sama dengan berat sebelum tolak dengan berat selepas program tu. Berat yang dia nak tu. So kita dapat kat sini 20 kg. And then number of month kita nak lose kan. So number of month to lose. Number of month to lose tu maksudnya kan dia kata 3 kg sebulan. So kita nak tahu berapa bulan sebenarnya yang kita boleh dapat kita punya target. So 20 kg dalam masa 20 kg bahagi 3 bulan. So awak akan dapat kat sini 20 per 3 kg which is 20 per 3 6.67 month. And then jadi dekat sini minimum numbers of month is 7 months lah. Sebab apa? So kita tahu dalam dia nak turun dalam masa 20 kg. So dalam masa 20 kg ni dia bahagi dengan 3 kg sebulan. So dalam masa 6.67 bulan tu dia dah boleh dapat berat ideal yang dia nak. So 6.67 bulan tu dia menghampiri 7 bulan lah, to be exact. Yes, that's for question 7. So question number 8. So number 8 ni dia ada ABC. So this one lebih kepada calculation, more interesting sikit. So question A, dia beritahu dekat sini 10 tolak 3x lebih besar daripada 8 tolak 2x. And satu lagi adalah 14 tolak 2x lebih kecil daripada 9 tolak 8x. Alright. So first things first, apa yang awak nak kena buat dekat sini, letakkan tempat huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. So kalau saya akan alihkan 3 ni pergi ke sana sebab nampak dia lagi besar daripada 2. So alih 3 pergi sini, dia akan jadi tambah. And then saya nak alihkan 8 ni, saya pergi sini, dia akan jadi positif, jadi tolak. Here you should get 10 tu, yang mana kita tak kacau, kita just salin balik. 10 tolak 8 lebih besar pada negatif 2x tambah 3x. So dekat sini awak akan dapat 2 lebih besar daripada x. So negatif 2 tambah 3, so awak akan dapat 1. So this one dah settle. So for this one pula, apa awak nak kena buat? First things first, cari tempat yang huruf tu senang. Kalau lagi besar, lagi nampak lah, dia lagi senang kita nak tukar. So here negatif 8 dengan 2 ni, nampak 8 tu lagi besar. So pindahkan 8 ni pergi sini, dia negatif, dia akan jadi positif. And then untuk nombor pula, so nombor dekat sini 14 dengan 9. So awak pindahkan 14 pergi ke sebelah sana. Sebab dah ni pindah sini, so ni pun kena pindah, dia ada way around. Okay, so dekat sini awak akan dapat negatif 2x tambah 8x lebih kecil daripada 9 tolak 14. So here awak akan dapat 6x lebih kecil daripada negatif 5. So x lebih kecil pada negatif 5 per 6. Okay, so don't get confused. Kalaulah awak bawa ini, let's say ini negatif 6 ni, awak bawa pergi sana, dia akan jadi bahagi. Alright, so here should be divide.
tapi dia ada positive sign. So kalau positif, dia takkan tukar tanda dia. So kita dah sampai step yang terakhir. So to answer this, we have to do satu garis number line. So 2 dengan negatif 5x. So here should be negatif 5/6. And then sini should be 2. Tengok tanda. So tanda dekat sini adalah tanda, bukan ada tanda sama dengan tu. So it should be nombor, dia should be bulat yang tidak penuh, bulat biasa je, bulat kosong. So dia lebih x tu lebih kecil daripada 2. So lebih kecil should be this way. And then kat sini pula pun sama. So here dia punya tanda adalah macam tu. So dia akan jadi satu bulat biasa, kosong, tak ada ni. Dia akan less than negatif 6. X lebih kecil daripada negatif 5/6. So dia punya direction pergi ke sebelah kiri. And then kita nak cari kawasan yang dia kena dua-dua. Maksudnya dekat sini kawasan yang dua-dua line tu ada. So it should be here, kan? Jadi your final answer should be X lebih kecil daripada negatif 5/6. Sebab dia makin ke kiri, kan? Dua-dua pergi ke kiri. So dua-dua ada nilai negatif 5/6. Alright, so question 8B pula. So question 8B, here B, soalan dia adalah X per 2 tolak 1 lebih kecil daripada 3. And satu lagi, 3X per 5 tolak 2 lebih kecil sama dengan X. So here, first step, kita buat yang sebelah kiri dulu. First step adalah awak kena move negatif 1 ni pergi ke sini. So tolak dia akan jadi tambah. Jangan bawa 2 dulu, sebab kalau dia ada penuh satu line ni, baru awak boleh bawa 2. Jadi dekat sini awak akan dapat X per 2 lebih kecil daripada 3 tambah 1. So X per 2 awak dapat 4. Jadi next step dekat sini dia adalah bahagi. So 2 ni adalah bahagi. Kita akan pindahkan dia dari sini, dia akan jadi darab. So your answer here should be X lebih kecil pada 4 darab 2 adalah 8. So that's for sebelah kiri punya. So kita buat sebelah kanan pula. Sebelah kanan apa yang awak nak kena buat dulu? First things first, kalau saya akan pindahkan yang negatif 2 ni pergi ke sebelah sini, tolak dia akan jadi tambah. Sebab saya nak bagi nampak cantik sikit. So here kita tinggal dekat sini adalah 3x per 5 lebih kecil sama dengan X tambah 2. Next step, bawa 5 tu pergi naik atas. So pergi naik atas, dia akan jadi ni bahagi, dia akan jadi darab. Okay, be careful kat sini. Dia jadi darab dengan X saja ke? Salah. So dia akan darab dengan semua ni. So here 3x lebih kecil sama dengan 5x tambah 2. Okay, darabkan dengan tu. Jadi satu benda masalah dekat sini adalah awak kena expand. Jangan takut. Bila expand 5 darab dengan X, expand lagi 5 darab dengan 2. Jadi dekat sini apa awak akan dapat? 3x lebih kecil sama dengan 5 darab X adalah 5x, 5 darab 2 adalah 10. So next we are nak dapat jawapan dah. So close already. So jadi dekat sini saya nak bagi nampak huruf tu pergi kat sebelah kiri. Huruf tu ada kat sebelah kiri. So saya pindahkan negatif, saya pindahkan 5. 5 adalah positif, pindah pergi sini dia akan jadi dia akan jadi tolak. So dia akan jadi tolak. Here dia akan dapat 3x tolak 5x lebih kecil sama dengan 10. So awak akan dapat dekat sini negatif 2x lebih kecil sama dengan 10. Alright, so here another part adalah pindahkan negatif 2 ni pergi ke sebelah sini. So dia darab. So kita pindah, dia akan jadi bahagi. Here awak akan dapat x lebih kecil sama dengan 10 per negatif 2. So x, bila kita bawa negatif pergi ke sebelah sini, so awak akan kena ubah tanda. Okay, macam awak bawa penyakit lah. So bila bawa penyakit, dia ni berjangkit, so dia akan berubah. So dia akan sakit. So sakit dia akan pindah.
So here awak akan dapat lebih besar sama dengan negatif 5. So jadi bila sampai kat sini, you are almost there. Kita akan buat satu garis number line. So 8 dengan negatif 5. So negatif 5 dekat sini, 8 dekat sini. Jadi kita ada satu next step apa awak kena tahu adalah tanda. So kalau 8 dia lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 8, so dia bulat tak penuh. Lebih kecil adalah nombor dia pergi ke kiri. And then kita ada X lebih besar daripada negatif 5. So tanda lebih besar ni adalah dia ada garis bawah tu. Bila ada garis maksudnya dia bulat penuh. Bulat penuh, dia lebih besar daripada negatif 5, so dia pergi ke kanan. Jadi kawasan yang ada dua-dua garis atas dan bawah ni adalah kawasan yang tengah. Bila kawasan yang tengah, jadi jawapan awak should be X tu dia duduk dekat tengah. So X tu ada di antara negatif 5 dan 8. Tapi 5 ni termasuk tak? 5 ni termasuk sebab dia bulat hitam penuh. Jadi dia termasuk sebab dia lebih besar kan. So dia lebih besar atau sama dengan negatif 5. Dan 8 ni dia tak termasuk. So dia lebih kecil daripada 8. Okay, last one, question 8C. So question 8C dekat sini, soalan dia bagi X per 9 lebih kecil daripada 2 per 3. And satu lagi dia adalah 5 tolak 2X per 7 lebih besar sama dengan 1. So first step untuk yang sebelah kiri ni, apa yang kita kena buat adalah, so disebabkan X tu dah dua-dua ni kiri kanan dia ada huruf saja dan nombor saja, so kita boleh pindahkan saja 9 ni pergi ke sebelah sana. So here 9 tu pindah sebelah sana, bahagi dia akan jadi darab. So awak akan dapat dekat sini X lebih kecil daripada 2 per 3 darab 9. So dekat sini awak boleh potong 9 dengan 3 tu, 3 jadi 1, 9 jadi 3. So 2 darab dengan 3 awak akan dapat 6. So X lebih kecil daripada 6. Ok, so sebelah kiri dah siap. Next, nak buat sebelah kanan pula. Sebelah kanan, first step adalah pindahkan 7 dulu. Nampak dia garis penuh kan? So kita boleh alihkan dia. So alihkan dia pergi ke sebelah sini. Jadi dia bahagi, dia duduk bawah, kita pindah sini jadi naik atas. So naik atas dia adalah darab. So bila kita darab, maksudnya dekat sini 5 tolak 2X lebih besar sama dengan 1, didarabkan dengan 7, awak akan dapat 7. So saya nak bagi nampak cantik ataupun tak apa, so ok boleh. So, saya akan pindahkan, since huruf ni duduk sebelah kiri, so saya pindahkan 5 ni pergi ke sebelah sini. So 5 positif pindah dia jadi negatif, tolak. So here awak akan dapat dekat sini negatif 2X lebih besar sama dengan 7 tolak 5. So here negatif 2X lebih besar sama dengan 2. So sikit lagi, kita nak bagi tinggal X saja. So here negatif 2, kita kena pindahkan dia pergi sebelah sini. Pindah maksudnya dia jadi darab, jadi bahagi. So bahagi, and then lagi satu, dia ada negatif. Bila negatif, kita bawa penyakit pergi ke sebelah sana. So jadi X tanda akan berubah. So tanda berubah, dia akan jadi 2 per negatif 2. Jadi X lebih kecil sama dengan negatif 1. Ok, so here kita akan buat satu number line. Kita ada negatif 1, kita ada 6. So tengok tanda. So 6 adalah tanda biasa. So dekat sini adalah dia lebih kecil daripada 6. So nombor bulat biasa, lebih kecil maksudnya dia pergi ke kiri. So dekat sini next, X lebih kecil atau sama dengan negatif 1. So bulat penuh, kalau tanda dia ada sama dengan tu, so dia lebih kecil daripada negatif 1. So dia pergi ke kiri juga. Jadi kawasan yang ada dua-dua line tu adalah kawasan yang ini, kalau tengah. Okay. So this area. Okay, this area yang ada dua-dua line ni. So maksudnya dua-dua huruf tu, maksudnya X tu dia kena lebih kecil atau sama dengan X should be lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Sebab negatif 1 ni dia termasuk kan, tunjuk kat sini. Yeah, so that's it.
kita dah jawab untuk mastery question semua soalan daripada 1 sampai 8.